Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Amira Syasha dalam 15 minit MMTV edisi 27 Disember 2022. Kerajaan bersetuju untuk meneruskan penangguhan penguatkuasaan gaji minimum RM1,500 kepada majikan yang mempunyai kurang daripada 5 pekerja sehingga 1 Julai 2023. Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar berkata, majikan dalam kategori berkenaan diberikan penangguhan selama 6 bulan berbanding tarikh penguatkuasaan asal iaitu 1 Januari 2023 yang ditetapkan sebelum ini. Menurutnya, keputusan itu dibuat kerajaan selepas mengambil kira pandangan pelbagai pihak berkepentingan yang dijangka menghadapi cabaran ekonomi serta kewangan pada tahun hadapan. Mengulas lanjut, Sivakumar berkata, majikan yang mengajikan 5 pekerja atau lebih tetap perlu memberikan gaji minimum sebanyak RM1,500. Katanya, ia termasuk majikan menjalankan aktiviti profesional yang dikelaskan di bawah Piawaian Pengelasan Pekerjaan Malaysia, MASCO, terlebih dahulu. Perintah Gaji Minimum PGM 2022 mula berkuat kuasa pada 1 Mei lalu dengan kadar sebanyak RM1,500 sebulan bagi majikan yang menggajikan 5 pekerja atau lebih. Ketua Polis Selangor, Dato' Arjunaidi Muhammad menjelaskan, siasatan polis berhubung tragedi tanah runtuh di tapak perkhemahan Fathers Organic Farm Batang Kali yang mengorbankan 31 nyawa kini telah hampir 90% lengkap. Ujarnya, kini hanya tinggal siasatan di lokasi kejadian, rakaman percakapan anggota pasukan penyelamat dan laporan patologi daripada pihak hospital untuk mengetahui punca kematian mangsa yang terlibat. Tambahnya, pihak polis telah mengesan 20 kenderaan yang tertimbus dalam kejadian berkenaan dan sedang mengenal pasti pemiliknya. Tragedi pada kira-kira pukul 2.30 pagi 16 Disember itu membabitkan 92 mangsa dengan 61 daripadanya terselamat manakala 31 lagi terkorban. Selepas berlaku runtuhan tanah hingga menimbus kawasan perkhemahan. Kejadian menyayat hati itu meragut 18 nyawa individu dewasa dan 13 kanak-kanak. Penduduk di Pantai Timur, khususnya di Kelantan dan Terengganu, masih belum boleh menarik lafaz tega meskipun situasi banjir yang melanda kedua-dua negeri itu semakin pulih. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Met Malaysia, Muhammad Helmi Abdullah berkata, risiko hujan lebat berterusan masih berpotensi berlaku di negeri berkenaan selagi monsun Timur Laut MTL belum berakhir. Susulan itu, Met Malaysia menjangkakan 4 hingga 6 episod hujan lebat berterusan akan berlaku sepanjang MTL 2022-2023 selepas 2 episod hujan lebat baru-baru ini. Kelantan dan Terengganu hari ini masing-masing merekodkan penurunan jumlah mangsa banjir iaitu 570 dan 177 mangsa setakat pukul 2 petang tadi. Menteri Pengangkutan Anthony Loke telah mengarahkan syarikat penerbangan tambang rendah Malindo Air untuk menghubungi semua penumpang yang dilaporkan terkandas di KLIA pada malam Jumaat lalu selepas penerbangan mereka ke Kuching, Sarawak ditangguhkan selama lebih 8 jam. Loke memaklumkan perkara itu di Twitter dalam ciapan menjawab seorang penumpang yang tidak berpuas hati yang merakam video aduannya terhadap Malindo. Pada hari Jumaat, pengguna Muhammad Firdaus Jailan memuat naik ciapan Twitter mendedahkan bahawa penerbangannya ke Kuching dijadualkan berlepas pada 11 malam tetapi penumpang dibiarkan terkandas di pintu masuk sehingga 6 pagi Sabtu. Dikatakan tanpa sebarang pengumuman atau bantuan daripada kaki tangan syarikat penerbangan itu. Dia turut berkata terdapat juga warga emas yang terkandas dan tidak mengetahui apa-apa maklumat yang jelas daripada pihak pengurusan Malindo Air. Apa yang ada dengan Media Mulia sedang berhad? Di Media Mulia kami memaparkan berita-berita terkini, tepat dan sensasi menerusi Putusan Malaysia dan juga Kosmo. Berita-berita berkenaan isu semasa, politik, hiburan, sukan, laporan khas. Pelbagai segmen seperti program diskusi dan bual bicara. Korang yang dipaparkan berkongsikan pemikiran baharu dan suara kontemporari. Mendapatkan perkembangan berita semasa melalui laman web dan juga platform media sosial kami, Putusan Online dan Kosmo Online. Pihak pembelaan dalam kes pengacara popular Awal Asyari yang didakwa khianat dengan merosakkan palang pagar milik pengurusan sebuah perumahan di Damansara April lalu telah mengemukakan representasi terhadap pertuduhan itu.
Peguam Dato' M. Reza Hassan yang mewakili awal ketika dihubungi berkata, Mahkamah telah menetapkan 26 Januari depan bagi mengetahui keputusan representasi tersebut. Pada 17 Mei lalu, awal atau nama sebenarnya Awaluddin Ash'ari, 41 tahun, mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate Petaling Jaya atas pertuduhan melakukan khianat merosakkan palang pagar milik pengurusan sebuah perumahan di Damansara bulan lalu. Mengikut pertuduhan, selebriti itu didakwa melakukan khianat dengan merosakkan palang pagar milik pengurusan Khalis Damansara dengan kerugian sebanyak RM600 di pondok pengawal perumahan itu pada 16 April lalu. Berikutan itu, pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 427 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara tidak kurang setahun dan maksimum 5 tahun atau denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Seorang kanak-kanak lelaki berusia 4 tahun meninggal dunia selepas dipercayai menjadi mangsa dera 5 rakan kakaknya dalam satu kejadian di sebuah rumah di Batu Pahat, Johor pada Jumaat lalu. Ketua Polis Johor, Datuk Kamarul Zaman Mamat berkata mangsa dijaga oleh kakak kandungnya selepas ibu bapa mereka dimasukkan ke penjara akibat kesalahan dadah. Tambahnya, bahagian siasatan jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Batu Pahat telah berjaya menahan 5 warga tempatan yang terdiri daripada 2 lelaki dan 3 wanita berusia 15 hingga 37 tahun antara jam 12 tengah hari hingga 9.45 malam Sabtu lalu. Hasil siasatan, polis berjaya merampas barang yang disyaki digunakan untuk mendera mangsa dan semua suspek telah ditahan reman sehingga 31 Disember. Beralih ke berita dunia. Banjir pada hari Natal telah menyebabkan hampir 46,000 orang diarahkan berpindah dari rumah mereka berikutan bencana banjir yang berlaku selepas hujan lebat melanda Mindanao di selatan Filipina. Setakat ini, 2 dilaporkan maut di Pekan Jimenez dan 9 hilang selain menjejaskan sambutan perayaan Christmas. Menurut petugas pertahanan awam, Robinson Lacre, di setengah kawasan, air banjir separas dada orang dewasa dan keadaan itu dijangka berterusan sehingga beberapa hari lagi biarpun hujan mulai reda. Pasukan penyelamat pula memaklumkan lebih 2 dozen keluarga diselamatkan di bandar Ozamis dan Pekan Clarin berikutan banjir semakin tinggi. Dalam pada itu, angin kencang dan laut bergelora menyebabkan sebuah bot nelayan karam di tengah Pulau Leyte menyebabkan 2 anak kapal maut dan 6 lagi berjaya diselamatkan. Berpuluh-puluh pelarian Rohingya tiba di pantai Aceh, Indonesia kemarin di tengah-tengah rayuan antarabangsa agar negara Asia Tenggara itu menyelamatkan ratusan orang yang hanyut selama berminggu-minggu di atas bot di Lautan Hindi. Dalam satu kenyataan menjelaskan, kumpulan pelarian yang terdiri daripada 57 orang itu telah berlayar dari Myanmar dan menuju ke Malaysia. Kumpulan pelarian Rohingya itu ditemui oleh penduduk kampung di kawasan tersebut. Bot yang membawa pelarian termasuk wanita dan kanak-kanak itu memasuki perairan Indonesia berhampiran Aceh pada petang Jumaat lalu. Kita kembali lagi. Kadar inflasi pada Disember dijangka kekal tinggi sehingga 4% susulan penurunan indeks harga pengeluar IHPR kepada 4% pada Oktober daripada 4.9% bulan sebelumnya. Sumbangan itu, penganalisis ekonomi tidak menolak kemungkinan kadar dasar semalaman OPR mungkin dinaikkan lagi pada tahun hadapan berterusan inflasi. Pensyarah kanan Putra Business School PBS, Prof Madya Dr. Ahmed Razman Abdul Latif berkata, kebiasaannya IHPR memberi kebayangan kepada indeks harga pengguna IHP yang mengukur kadar inflasi negara untuk bulan seterusnya. Tambahnya, kadar inflasi yang kekal tinggi pada 4% akan berterusan memberi ketekanan kepada ekonomi dan rakyat dari segi kos sara hidup yang masih lagi membebankan rakyat.
Antara 4 negeri yang mencatatkan inflasi melebihi paras nasional 4% adalah wilayah Persekutuan Putrajaya dengan 7.9%, Selangor, Sarawak dan Johor. Jualan sektor hartanah negara dijangka kekal kukuh sehingga 2023 selepas mempamerkan momentum baik pada tahun ini. Maybank Investment Bank Berhad, Maybank IB dalam nota kajiannya berkata, unjuran positif itu dipacu pembukaan semula sempadan antarabangsa yang lebih meluas pada April 2022. Tambah Bank Pusat itu, jangkaan pihaknya turut disokong oleh peralihan pelaburan dari China susulan Perang Perdagangan Amerika Syarikat China yang berterusan. Bagi tahun keuangan 2023, Maybank IB mengekalkan sasaran jualan hartanah tahun ke tahun selain mengekalkan saranan neutral ke atas sektor hartanah. Beralih ke berita sukan. Ketua Jurulatih Harimau Malaya, Kim Pan-gon, menegaskan bahawa beliau sudah bersedia untuk berdepan rakan senegaranya, Park Hang-seo, pada pertembungan menentang Vietnam di Stadium Maidin malam ini. Bagaimanapun, beliau mengakui ia bukan tugas yang mudah kerana Vietnam memiliki ramai pemain berkualiti dan berharap pemainnya dapat memberikan aksi terbaik. Malah beliau juga sudah mengenal pasti setiap kelemahan dan kekuatan pasukan lawan itu dan berharap para pemainnya mampu mengekalkan prestasi terbaik untuk mara ke peringkat seterusnya. Ujarnya, beliau tidak lagi menafikan keupayaan tinggi Hang-seo yang berjaya memacu pasukan kebangsaan Vietnam untuk berada pada tahap terbaik sejak dilantik sebagai jurulatih pada 2017. Untuk rekod, Malaysia berada di tangga pertama dengan 6 mata bagi kumpulan B saingan Piala AFF 2022 dan diekori rapat oleh Vietnam yang berada di tangga kedua dengan mengumpul 3 mata. Real Madrid menerima tamparan hebat pada musim panas lalu apabila Kylian Mbappe yang menjadi buruan mereka sejak berbulan-bulan memutuskan untuk memperbarui kontrak dengan Paris Saint-Germain PSG. Penolakan tersebut menyebabkan juara Eropah 14 kali itu amat kecewa dan sejak itu mereka telah menutup sepenuhnya cerita tentang usaha membawa masuk Mbappe ke ibu kota Spanyol itu. Terdapat cadangan agar Los Blancos mengadakan perbincangan semula mengenai potensi perpindahan Mbappe ke Santiago Bernabeu, terutama selepas penyerang berusia 24 tahun itu mempamerkan aksi menakjubkan pada Piala Dunia dengan meledak hat-trick di final. Usaha mendapatkan Mbappe pada musim panas diikuti dengan penolakan seterusnya telah memeningkan pengurusan kelab terutama selepas mereka meluangkan masa dan usaha besar untuk menandatangani pemain itu. Sejak penolakan itu, Real telah bekerja di belakang takbir untuk mengangkat peranan bintang sedia ada seperti Vinicius Junior dan Rodrigo dan bukannya bergantung kepada pasaran untuk Galactico baharu. Sebagai penutup 15 minit MTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Rabu 28 Disember 2022. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Amira Shasha. Assalamualaikum dan jumpa lagi.